Lihat kepada dunia kita sekarang. Lihat kepada dunia kita sekarang. Hak kita duduk ni. Ni dengar betul-betul, sebab ni satu benda yang cukup berat. Bila kita lihat dalam dunia kita sekarang, boleh saya anggarkan dan anggapkan kita hidup ini ada 3 kumpulan, 3 grup dan 3 populasi manusia. Kita bukan nak kata pecahan 3 kumpulan ini merujuk kepada bab akidah. Bukan dia tu Ahlus Sunnah, bukan dia tu Khawarij, bukan dia tu Wahabi, bukan dia tu Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, tidak. Dan 3 pembahagian ini bukan juga dari sudut fiqh, dia tu Maliki, dia tu Hanafi, dia tu Syafi'i, dia tu Hambali, tidak. Bukan juga dari sudut parti, dia tu PAH, dia tu PAN, dia tu UMNO, juga tidak. Tetapi dari sudut pembahagian sebenar. Yang perkara ini sememangnya dilindungkan dari pengetahuan kita. Yang inilah merujuk kepada cerita dalam kereta api. Kadang-kadang kita lihat apa yang sebenarnya, tidak semestinya itu yang hakiki. Populasi sebenar yang saya bahagikan 3 kumpulan ini, yang pertama adalah grup yang paling kecil dan sedikit, tapi dialah yang paling berkuasa dalam dunia ini. Ini kita namakan sebagai kelompok kumpulan elit. Yang ini didominasi oleh hanya 5% manusia. Jumlah mereka kecil, tak ramai, tapi mereka mempunyai kuasa yang paling besar yang mengawal keseluruhan sistem kehidupan kita. Yang kedua ialah golongan supervisor ataupun mandor. Orang-orang yang dilantik khas dan khusus oleh elit untuk menjaga kepentingan mereka di setiap negeri, daerah, jajahan, kawasan, negara. Yang ini ada 20%. Sebab mereka dari kalangan pemimpin-pemimpin atasan. Jadi 20 campur 5, berapa? 25. Baki lagi ada berapa? 75 lah yang paling banyak mendominasi populasi dunia, iaitu golongan-golongan slave, golongan-golongan hamba yang dipergunakan oleh elit dan supervisor. Agak-agak secara jujur, anda berada dalam grup mana? Anda anggota elit? Elit dulu ada lah, tahun 90-an dah, 5 orang perempuan tu. Tu kumpulan dia nama elit. Ini elit yang betul. Anda anggap anda elit? No. Anda supervisor atau mandor? No. Jadi duduk mana? Takkan nak mengaku hamba pula. Takkan nak mengaku kuli. Perhambaan dan kuli itu duduk dalam Muhammad Rasulullah tadi dah. Apa pun yang kita nak nisbahkan pada diri kita dari sudut kuasa, ilmu dan kekayaan, kita tetap kuli dan hamba bagi Allah. Sekarang ni perbincangan kita dalam skop yang lain. Adakah selain daripada hamba dan kuli Allah, kita hidup dalam dunia yang kita nampak ini, kita juga jadi kuli dan hamba bagi kumpulan elit dan supervisor. Sekarang dengar betul-betul, anggota-anggota kumpulan elit adalah biasanya bersembunyi di sebalik kumpulan gelap yang besar, yang hari ini kita kenali sebagai Illuminati dan Freemason. Mereka mengawal sistem Bank Dunia, mereka mengawal media antarabangsa, mereka mengawal sistem-sistem yang lain. Di antara mereka saling rapat merapati, kenal di antara satu dengan lain. Mereka cukup erat dalam kerjasama. Hampir setiap tahun mereka adakan mesyuarat, mereka adakan perjumpaan, adakan pertemuan, adakan rapat umum untuk membincangkan perkara-perkara yang boleh mereka pegang, iaitu 3 benda. Mereka nak pegang kekuasaan, mereka nak pegang keilmuan, mereka nak pegang kekayaan. Hari ini atas nama kekayaan, mereka pegang hampir peratusan besar. Atas nama kekuasaan, mereka pegang hampir peratusan besar. Atas nama ilmu, mereka pegang hampir peratusan besar. Ilmu di sini bermaksud tolak hak kita ngaji Quran Sunnah tu, bukan. Jadi apa yang perlu mereka buat? Jangan sampai 3 benda ini jatuh kepada golongan yang ketiga. Jangan sampai kuasa kita, ilmu kita dan kekayaan kita jatuh sampai golongan yang ketiga. Mereka bimbang. Jadi mereka dah kaya, mereka dah berkuasa, mereka dah banyak ilmu. Jadi apa perlu lagi mereka anggap kita sebagai hamba? Perah kita, keringat kita, jadikan kita berterusan hamba sampai ke mati. Sebab mereka nak lebih kuasa, mereka nak lebih kaya, mereka nak lebih berilmu. Dan nak kita terus menerus segala mak nenek keturunan berakhir dengan sebagai hamba mereka. Tapi step yang kedua, saya cukup sedih. Kita semua kasihan dengan golongan yang nombor 3. Bukan sebab kita duduk di elit, bukan sebab kita duduk di mandor kita kasihan. Sebab kita pun duduk di situ. Kita duduk di golongan hamba.
Apa yang kita fikirkan bila kita celik mata hari-hari? Kita fikirkan pasal kerja tak berhenti. Kita fikirkan pasal nak bayar hutang tak berhenti. Kita fikirkan pasal nak suap nasi, nak bagi minuman kepada isteri dan anak-anak. Kita fikir nak menghiasi rumah kita dengan pelbagai alat dan tool, nak bagi hidup kita ni lebih sempurna konon-kononnya. Itu yang kita fikir. Kerja, kerja, kerja. Keringat, keringat, keringat. Perah, perah, perah. Yang penting walaupun aku ni miskin, hidup ala kadar, sekurang-kurangnya mulut aku boleh masuk makanan. Leher aku boleh masuk minuman. Tubuh aku berbalut pakaian. Dan sekurang-kurangnya ada rumah walaupun kecil dan murah. Betul? Ataupun anda bukan demikian? Itulah yang dibuat oleh golongan-golongan hamba setiap hari. Baik. Sekarang perlu pergi kepada step yang ketiga. Bila kita tengok step yang ketiga, kumpulan elit ini sudah membahagikan seluruh populasi dunia dengan 200 kawasan. Dia dah bahagikan dunia kita dengan 200 kawasan di atas peta yang telah didokumenkan dengan nama World Maps. Apa dia World Map? Peta dunia. Ni negara ni, ni negara ni, ni nama 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 ni. Bagaimana nak mengawal semua dan mengkontrol populasi ini? Dengan melantik supervisor dan mandur-mandur mereka. Inilah yang dinamakan pemimpin bagi setiap unit-unit kawasan negeri negara tadi. Ini mungkin nama raja, ini mungkin nama sultan, ini mungkin nama presiden, ini mungkin nama perdana menteri, ini mungkin nama bentara guru, ini mungkin nama tu, ini mungkin nama ni. Macam-macam nama boleh letak. Tapi mereka adalah sebagai wakil daripada kumpulan elit. Dan yang penting mereka menerapkan yang paling asas 3 benda. Setiap kawasan harus mempunyai bendera masing-masing. Hari ini semua tempat bendera sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Kita lain, Thailand lain, Singapura lain, semua tak sama. Harus ada perbezaan, nampak tak? Peringkat basic pun perlu berbeza antara kita dengan orang lain. Ini konsep apa? Konsep penjauhan. Yang kedua, kamu perlu ada lagu kebangsaan masing-masing. Lagu kita sama tak macam Thailand? Lagu kita sama tak macam Brunei? Lagu kita sama tak macam Singapura? Lagu masing-masing dan perlu menghormati lagu masing-masing. Pemecahan yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang perlu dipastikan oleh semua supervisor dan mandur agar kamu menerapkan undang-undang yang kami tentukan. Jangan sekali-kali kamu melencong atau memecah tradisi ini cari undang-undang lain selain yang kami tetapkan pada kamu. Dan hari ini hampir keseluruhan populasi dan orang yang ada dalam dunia ini menerapkan sistem konun dan perundangan yang sememangnya jauh dengan wahyu dari langit. Anda cari satu negara yang paling komplit dan sempurna menerapkan perundangan wahyu daripada langit atas dunia ini. Sebut negara mana? Sebut negara mana? Semuanya hampir sama. Memegang apa? Sistem demokrasi. Sistem demokrasi.